saya Fatina Juakila binti Uthman, nomor F1158. Saya akan menerangkan tentang latar belakang teknik persenyawaan luar rahim, iaitu IVF. Bayi tabung uji adalah bayi yang dilahirkan oleh seorang wanita hasil daripada persenyawaan ovum dengan sperma suami di luar tubuhnya dengan menggunakan teknik persenyawaan luar rahim IVF. Ia adalah ikhtiar untuk mendapatkan zuriat bagi pasangan yang mendapat masalah kesuburan. Dari pandangan Islam, hukum menggunakan kaedah ini adalah mubah, iaitu boleh dengan syarat sperma dan ovum diperoleh daripada pasangan suami isteri, kemudian persenyawaan berkenaan dimasukkan kembali ke dalam rahim wanita bergelar isteri. Antara prosesnya ialah telur dihasilkan dengan merangsang melalui penggunaan hormon terapi. Seterusnya, telur diasing daripada ovari dan sperma suami diperlukan. Telur dan sperma akan digabung bagi membolehkan persenyawaan. Akhirnya, persenyawaan telur kemudian dimasuk ke dalam uterus. Nama saya Fatina Zafira binti Ismail. Nombor matrik saya ialah F1156. Dalam melakukan prosedur ini, perkara yang memerlukan pandangan syariah ialah persoalan hukum penggunaan perawatan kesuburan yang tidak halal sekiranya ada. Berhubung perkara ini adalah dibolehkan untuk menggunakan ubat rawatan kesuburan yang tidak halal dalam keadaan yang dikategorikan darurat berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-173 yang bermaksud, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Secara ringkasnya, rawatan bayi tabung uji ini ataupun IVF melibatkan proses rangsangan ovum menggunakan ubat subur yang tertentu bergantung kepada jenis rawatan atau protokol yang dipilih oleh doktor yang merawat, dan ada kalanya masa untuk kaedah pengambilan suntikan ini menjadi lebih panjang jika rangsangan yang diberikan tidak memberi hasil yang sepatutnya. Berhubung prosedur ini, di antara perkara yang dipersoalkan adalah penggunaan ubat-ubatan atau teknologi untuk merangsang ovum itu adalah ia halal ataupun tidak. Dalam perkara ini, sepatutnya kaedah tersebut mestilah sesuatu yang halal berdasarkan hadis Rasulullah, iaitu hadis Nail Al-Auta bab Al-Tib, hadis yang ke-3770 yang bermaksud, sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan menjadikan bagi setiap penyakit ada ubatnya, maka berubatlah, tetapi jangan berubat dengan benda yang haram. Walaupun begitu, dalam keadaan tiada alternatif lain, maka diberikan keharusan berdasarkan kaedah-kaedah syarak yang tertentu. Keharusan ini meliputi ubat-ubatan yang berkaitan makanan atau penggunaan luar seperti sapuan pada bahagian luka ataupun tujuan kebersihan dan mengelakkan serangan kuman. Namun, setiap pasangan pasti mengimpikan cahaya mata. Oleh itu, kaedah ini harus dipandang tinggi kerana pasangan ini berada dalam keadaan yang darurat. Seperti dalam hadis Nabi yang menyatakan, iaitu hadis Al-Muwatta Kitab Al-Aqiyah bab Al-Qadha fil Al-Mirra. Hadis nombor 1461 yang bermaksud tidak darurat dan tidak memudaratkan, maka tidak bersalah atau berdosa kita melakukan sesi perawatan seperti ini. Nama saya Amira Duratul Hani binti Arman. Nombor matrik saya F1143. Kaedah fiqah yang pertama adalah konsultasi bersama doktor. Berhubung perkara yang pertama, ia boleh dirangkumkan juga dengan persoalan hukum mendapatkan rawatan daripada doktor yang berlainan jenis. Untuk itu, terdapat dua perkara yang perlu dibincangkan, iaitu pertama khalwat dan juga kedua adalah aurat. Ini perlu dijaga disebabkan proses pemeriksaan dan rawatan ini membabitkan pendedahan aurat wanita sehingga peringkat mendedahkan alat sulit. Berkenaan perkara ini, Majlis Majma' Al-Fiqh Al-Islami yang bersidang pada tahun 1993 telah memutuskan bahawa hukum asalnya ialah jika ada doktor perempuan muslimah yang pakar dalam bidang ini, maka hukumnya wajib pesakit tersebut berubat dengan beliau. Sekiranya tiada, maka doktor wanita bukan muslimah sebagai gantinya. Sekiranya jika tiada, barulah diberikan kelonggaran untuk berubat dengan doktor lelaki muslim, dan jika tiada,
maka doktor lelaki bukan Muslim adalah sebagai pilihan yang terakhir. Kaedah fiqh yang kedua adalah dengan rangsangan ubat. Dalam melakukan prosedur ini, perkara yang memerlukan pandangan syariah ialah persoalan hukum penggunaan ubat rawatan kesuburan yang tidak halal sekiranya ada. Para ulama telah mensyaratkan bahawa ubat yang tidak halal hanya boleh digunakan dalam keadaan darurat dengan beberapa syarat, iaitu doktor yang mencadangkan ubat itu adalah doktor yang bersifat dengan sifat benar, amanah dan beragama. Tidak terdapat ubat lain selain daripada ubat yang haram ini. Syarat-syarat ini dikemukakan supaya hanya ubat yang sepatutnya sahaja yang diambil oleh pesakit serta tidak menggunakannya lebih daripada kadar yang dibenarkan disebabkan darurat. Ia juga bagi mengelakkan pesakit mengambilnya dengan tujuan untuk melakukan perkara yang diharamkan Allah. Prinsip syariah yang diaplikasikan adalah maqasid syariah, iaitu al-daruriyat, yang terdiri daripada 5, iaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta benda. Para ulama Islam telah membuat ketetapan bahawa wujudnya tertib antara 5 jenis keutamaan tersebut, iaitu kepentingan agama diletak kepada kedudukan tertinggi dan lebih utama dari kepentingan nyawa. Sementara kepentingan nyawa mestilah diutamakan dari kepentingan akal, kepentingan akal mestilah diutamakan dari kepentingan keturunan dan kepentingan keturunan pula diutamakan dari kepentingan harta. Apa kumpulan kami dapat rumuskan setelah dikaji dan diteliti tentang prosedur perubatan IVF adalah kami dapati bahawa rawatan tersebut sah dari sisi agama dan telah dibuktikan bahawa ianya halal untuk dipraktiskan bagi pasangan suami isteri yang mengalami masalah kesuburan. Sekian daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.